Sebelum langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu, antara fokus dari negeri di bawah bayu petang ini, program My Genome KKM sasar pengambilan 672 sampel darah. Suaran, silakan. Baik Sahih, Kementerian Kesihatan KKM menyasarkan pengambilan 672 sampel darah rakyat Sabah bagi memperluas pelaksanaan program My Genome ke seluruh negara. Program diterajui KKM dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI untuk membina genom rujukan Malaysia demi memperkukuh sistem kesihatan berasaskan teknologi dan data genetik. Program membolehkan rakyat memahami keperluan rawatan dan ubat yang tepat dan sesuai berdasarkan maklumat genetik masing-masing. Pasal seperti sekarang kita tengok kalau tanpa My Genome ini mungkin kita hanya ambil ubat yang kita sendiri pun tidak pasti boleh memberikan kita kesihatan yang cepat ke. Ada yang kadang-kadang kita ambil ubat tak sihat juga kita. Maka itu My Genome adalah satu pendekatan yang kerajaan ambil. Fasa pertama program dimulakan sejak Ogos 2024 dengan sasaran awal 3,600 peserta seluruh negara. Kerana dengan sampel-sampel ini kelak kita akan mewujudkan satu kaedah yang lebih spesifik dan juga data driven berkenaan tentang perawatan dan juga ubat yang bersesuaian dengan suasana dan konteks demografik di Malaysia ini. My Genome dijangka memasuki fasa kedua dengan sasaran 10,000 genom yang mewakili pelbagai etnik, lokaliti dan latar belakang termasuk orang asli serta kawasan pedalaman. Data genomik ini akan digunakan secara berfasa dalam pengurusan penyakit kronik seperti jantung, kanser, diabetes serta penyakit jarang jumpa. 16 projek pembangunan infrastruktur di Mukim Kaiduan Papar siap sepenuhnya dan diserahkan kepada penduduk hari ini. Program dilaksana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani. Projek menggunakan peruntukan 2.5 juta ringgit daripada Kerajaan Persekutuan. Antara projek utama, pembinaan Low Level Crossing LLC, naik taraf jalan kampung, naik taraf jambatan gantung ke SK Kaiduan dan pembinaan surau. Ini bukanlah program one-off. Selesai, telah diletakkan batu asasnya. Pelancaran itu kita harap ia tidak berakhir selepas ini dan saya sebagai wakil rakyat bersama Datuk Juil mengharapkan selepas ini idea-idea dan pandangan daripada pemimpin setempat dan juga agensi kerajaan untuk kita membuat perubahan supaya pembangunan yang diharapkan di kawasan ini bukan hanya dapat didengar tetapi dilihat dan dirasai. Lebih 1,000 penduduk mendapat manfaat langsung, kebanyakannya golongan kurang berkemampuan. Tapi sekarang ini apabila jambatan tersebut selepas dibina, keraguan ataupun kerisauan orang kampung telah pun orang bilang tertutuplah. Karena dengan ada jembatan itu semua orang boleh keluar dan masuk tanpa ragu-ragu, tidak lagi melihat kepada takut hujan, takut banjir. Level crossing. Ini yang jalan utama yang sangat-sangat orang penduduk kampung terutama yang tinggal di sebelah sudah hampir mau dekat 40 tahun orang menunggu ini jembatan. Gembira apabila projek-projek yang telah dibagi dengan pihak kerajaan yang ada sedia pada masa sekarang. Fasa seterusnya program akan menumpukan kepada pembangunan sosioekonomi, termasuk pemasaran produk pertanian dan pelancongan komuniti. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi komited menyokong pembangunan kemahiran teknikal dan vokasional. Bidang itu menjadi tunjang utama dalam memacu ekonomi negara ke arah revolusi industri 4.0. Penguasaan kemahiran yang relevan bukan sahaja membolehkan individu memenuhi keperluan pasaran kerja semasa, malah mampu mencipta peluang pekerjaan baharu. Saya ada menyentuh tadi ada beberapa perkara yang berhubung dengan apa yang perlu kerajaan negeri bantu kepada KW-KW di seluruh negeri Sabah ini ada 9 dan antaranya ialah bantuan-bantuan yang berhubung dengan pendidikan atau pembelajaran anak-anak kita. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan majlis penutupan pertandingan kemahiran Kolej Vokasional KV Skills Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di KV Keningau. KV Keningau muncul juara keseluruhan pertandingan. 15 acara dipertanding melibatkan 9 KV.
Sanggup berjalan kaki 3 jam dari kampung Sonsogon, Magandai ke Sekolah Kebangsaan Magandai. Itu pengorbanan seorang ibu tunggal dari pedalaman Asne Kayak 39 tahun yang layak menerima sumbangan tunai Rahmah STR secara tunai kerana tiada akaun bank. Ikuti perkongsian Iswadiman Syamsuddin yang mengikuti konvoi program penunaian STR dan Perkhidmatan Komuniti Bergerak MCS. Perjalanan Asneh bermula sehari lebih awal, meredah laluan berbukit dan menyeberangi beberapa batang sungai untuk tiba ke lokasi program. Walau penat, semangatnya tidak luntur demi mendapatkan bantuan STR Anjuran Perbendaharaan Malaysia Sabah, PM Sabah. Datang di sini semata-mata untuk menerima STR yang secara tunai. Perjalanan kami 3 jam, naik bukit lah, lintas sungai lagi. Sampai sini, terus sini mana-mana yang boleh kasih tumpang, besok pagi baru balik. STR sedikit sebanyak membantu meringankan beban perbelanjaan harian, termasuk yuran dan keperluan sekolah 3 anaknya. Asneh turut menyara keluarga dengan kerja sambilan. Bantuan zakat saya 400 satu bulan, kebajikan saya 320. Jadi dalam 3 bulan lah saya kumpul. Baru saya akan turun ke Pekan untuk memenuhi keperluan anak-anak saya. Jadi pendapatan saya yang lain sampingan, kadang-kadang saya join online business di Facebook dan saya tahu regatta. Konvoi kenderaan pacuan 4 roda bergerak seawal 5 pagi, menempuh laluan sukar ke kawasan pedalaman. 36 lokasi di 16 daerah pedalaman Sabah terlibat sejak 21 Jun, termasuk Kota Marudu. Kebanyakannya yang tinggal di kawasan pedalaman negeri Sabah ini mempunyai masalah accessibility dan perlu menanggung kos yang tinggi untuk menunaikan bantuan sumbangan tunai rahmah di cawangan bank BSN yang terdekat. Program ini juga membenarkan wakil waris berdaftar atau berkelayakan menerima STR bagi pihak penerima. Kita sebenarnya memberi kelonggaran atau kebenaran untuk wakil sama ada yang berdaftar dalam sistem ataupun yang belum berdaftar tetapi boleh membawa salinan asal kad pengenalan atau sijil lahir penerima. Selain SK Magandai, satu lagi lokasi penunaian STR di Kota Marudu ialah Dewan PPR Korongkom. Penduduk setempat menyambut baik usaha turun padang ini. Okey sikitlah. Pasal ada untuk membeli buku budak-budak untuk sekolah, yang lebih membeli barang dapur. Program MCS pada kali ini memang lebih terbaik kepada orang kampung lah, terutama sekali penduduk di Kampung Sungai Magandai ini. Banyak kemudahan yang kami dapat terima lah. Merapatkan agensi kerajaan sama dengan penduduk masyarakat lah. Jadi kita pun tahu apa kekurangan di sini. Program ini dilaksana hasil kerjasama PM Sabah, LHDN dan Kerajaan Negeri Sabah. Inisiatif pelbagai agensi kerajaan turun padang ke kawasan pedalaman negeri ini bukan sahaja menyantuni rakyat di kawasan pedalaman ini ataupun dapat menyelami denyut nadi rakyat, malah dapat meringankan beban mereka untuk mendapatkan perkhidmatan daripada agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam program kali ini. Iswadiman Syamsuddin, RTM. Program Home Ward membantu pesakit kritikal atau terlantar dan kurang berkemampuan di Sabah. Ia merupakan program berimpak tinggi bawah inisiatif Sabah Maju Jaya yang dilaksana sejak 2022. Menurut Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah, Jais Asri, sehingga kini peralatan yang dipinjam diagihkan ke 29 daerah di seluruh Sabah. Pemantauan juga dilakukan secara bulanan. Setakat ini kita ada sudah 2,250 klien mendapat manfaat daripada 1,169 peralatan yang ada di lapangan.
Jadi ini peralatan ini sentiasa digunakan kerana kita pinjamkan, bukan bagi. Siapa yang menyertai program Homeward dia datang dengan paket. Satu, pelaksanaannya dia mesti dijaga oleh keluarga pesakit itu sendiri. Program Homeward turut melibatkan kumpulan sukarelawan tempatan terlatih bagi memberi bimbingan dan sokongan berjadual termasuk fisioterapi ringan kepada pesakit. Universiti Malaysia Sabah UMS perlu menjadi lambang kecemerlangan dan kebanggaan kepada seluruh rakyat khususnya di negeri ini. Imej dan reputasi UMS perlu sentiasa dipelihara oleh seluruh warga terutama dalam kalangan pelajar baru. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, kepercayaan masyarakat dan pemegang taruh terhadap universiti bergantung kepada komitmen warga dalam menjaga maruah institusi. Imej universiti awam ini, khususnya Universiti Malaysia Sabah, harus menjadi kebanggaan kepada rakyat khususnya di Sabah ini, dan saya telah menasihatkan dan memperingatkan pada semua pelajar-pelajar baru agar sentiasa menjaga imej universiti, kerana imej universiti ini sebagai satu universiti kecemerlangan ilmu tentunya harus dipelihara. Datuk Kasim turut menyeru pelajar sentiasa menjadikan UMS sebagai tempat menimba ilmu, membina sahsiah dan menyumbang kepada pembangunan negeri dan negara. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan Sahi. Baik Soran, terima kasih.